Ya, sebelum saya menjadi timbalan menteri kepada beliau di Kementerian Pelajaran, saya sudah mengkritik Mahidin dalam isu amanah saham Johor. Saya rasa mana-mana pertubuhan parti politik ataupun organisasi, ya, konsensus parti itu adalah amat penting. Konsensus parti adalah merupakan tonggak kekuatan parti berkenaan. Ia adalah disiplin yang mesti ada dalam mana-mana organisasi. Sebab itu, jika sekiranya ada orang yang tidak mahu mengikut keputusan parti, melanggar keputusan parti, maka itu akan melemahkan parti, dan parti tidak akan kuat, bahkan parti akan berpecah belah. Jadi sebab itu, pada saya, perkara ini cukup penting, iaitu apapun kita mesti patuh kepada konsensus parti, kerana kekuatan parti itulah yang akan membantu sesebuah kerajaan yang didokongnya itu menjadi kuat. Sebenarnya kita harus bezakan, ya, antara membenci dan mengkritik. Saya tidak membenci Mahidin, saya mengkritik beliau. Dan mengkritik ini bukanlah satu perkara yang baru kepada saya, ya. Dan saya sentiasa mengamalkan politik hati nurani, iaitu mana yang saya rasa perlu dikritik, saya mengkritik, dan saya tidak pernah bersembunyi daripada mengkritik. Saya tidak mengkritik di belakang, saya mengkritik secara terbuka. Ya, sebelum saya menjadi timbalan menteri kepada beliau di Kementerian Pelajaran, saya sudah mengkritik Mahidin dalam isu amanah saham Johor ataupun dana Johor, ya, saham Johor. Saya mengkritik beliau ketika itu, dan saya pernah mengkritik beliau ketika saya menjadi ketua pengarah jasa. Dia timbalan Perdana Menteri, dia Menteri Pelajaran. Saya pernah menjadi timbalan beliau. Tetapi apabila ada orang menghantar gambar mengenai dengan gambar seorang pelajar di sekolah pendalaman di Sabah menggunakan meja yang besar, maka saya mengkritik, saya mengatakan puncanya ialah kerana menteri tidak turun ke bawah. Puncanya sebab tidak turun ke bawah. Mungkin dia sibuk, tetapi timbalan menteri yang lain, pegawai-pegawai Kementerian Tinggi KSU, mereka tak boleh turun ke bawah. Ya, jadi saya tidak ada reservation. Bahkan ketika saya menjadi ahli MKT, dia timbalan Presiden UMNO, dia masih lagi timbalan Perdana Menteri. Saya mengkritik secara berdepan dalam mesyuarat MKT. Saya masih ingat lagi ketika beliau balik daripada Milan, Itali. Kerana kenyataannya di Milan itu, maka dalam mesyuarat MKT, seminggu selepas itu, saya menegur beliau. Apakah dia sebagai orang nombor 2 tidak boleh berbisik dengan orang nombor 1 yang duduk di sebelah beliau? Tidak ada reservation. Itu mengkritik secara face to face, bukan menulis semata-mata. Jadi ini bukan satu perkara yang baru kepada saya, ya. Dan sebab itu walaupun saya disaman, itu bukan sebab untuk saya terus mengkritik, ya. Maksudnya bila saya disaman, saya tetap mengkritik beliau hingga ke hari ini. Hingga ketika dia sudah tidak lagi menjadi Perdana Menteri, iaitu dia hanya pengurusi Majlis Pemulihan Negara, saya tetap mengkritik.